Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi, Anwar cari pasal lagi. Rupa-rupanya baru orang tahu sekarang bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebenarnya bukan manusia yang penakut. Beliau bukan manusia yang penakut dan beliau memang betul-betul tak akan takut kalau dicabar-cabar. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jawab cabaran itu dengan berani. Anwar cari pasal lagi. Itu dari satu laman web ataupun dari satu blog Syahabuddin Hussein. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekali lagi mengulangi cabaran kepada seorang pemimpin politik Melayu supaya beliau mendedahkan semua harta pribadi dan aset yang dimiliki oleh keluarganya. Tanpa menyebut nama pemimpin berkenaan, Anwar mengulangi cabarannya itu ketika berucap pada satu majlis Rumah Terbuka Aidilfitri, Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri, Anjuran Kerajaan Negeri Sembilan dan Malaysia Madani di Majlis Bandaraya Seremban 2 hari yang lepas. Dan ini ditulis, artikel ini ditulis pada 8 Mei 2023. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapannya, harta kamu berbilion, anak ada pesawat, ada kapal, ada bank di luar negara, jual itu semua, bawa balik dan berikan kepada orang Melayu di Malaysia. Ini baru betul pejuang. Ini baru betul jadi pejuang, kata Datuk Seri Anwar. Itu belum dijawab, saya minta mereka jawab. Berapa bilion dia ada? Mana dia dapat uang itu? Pulangkan balik kepada orang Melayu di Malaysia, katanya tanpa menyebut nama bekas Perdana Menteri itu. Di sebalik Tun Mahathir Mohamad kini menggerakkan proklamasi Melayu, Anwar menegaskan kerajaan pimpinannya akan terus mempertahankan hak dan kepentingan orang Melayu di negara ini. Katanya, apa saya hianat untuk orang Melayu? Bahasa Melayu, hak keistimewaan orang Melayu, kata Anwar. Projek untuk Melayu kami pertahankan dan projek sedia ada, iaitu Jana Wibawa. Itu untuk orang Melayu. Kami ambil tindakan sebab apa? Ia projek orang Melayu tapi diberikan kepada orang Cina. Projek Melayu tapi mereka sakau duit, kata Anwar Ibrahim. Ini ada orang kena pula. Ada tokoh-tokoh Melayu, Tun Tan Sri yang kaya raya, heboh mahu jadi Melayu. Mereka kata Anwar sudah tidak boleh diharap. Datuk Seri Zahid pun tidak boleh pakai, tidak boleh jaga Melayu. Saya mau tanya mereka, apa yang kami serah? 6 bulan kami pegang jawatan, saya beri apa kepada orang Melayu, tegas Anwar lagi. Sebelum ini, ketika berucap di Permatang Pauh, Anwar turut mengulangi kenyataannya berkenaan kekayaan dimiliki oleh Tun Mahathir, keluarga dan kroninya. Katanya dalam kenyataan itu, ketika mereka berkuasa, sibuk memperkayakan sanak saudara. Bila sudah tidak mentadbir negara, baru nak bersuara konon nak bantu, nak selamatkan orang Melayu. Tanda soal. Katanya lagi, saya nak cakap pada pembesar Tun dan Tan Sri yang kaya ini, kalau betul nak tolong orang Melayu, apa yang kamu ambil berpuluh bilion selama ini, bagi setengah daripadanya kepada orang Melayu esok. Saya harap perkara ini sampai Tun Mahathir ke Tun Daim ke, saya tak peduli berapa kekayaan, 10 bilion ringgit Malaysia, 15 bilion ringgit Malaysia, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul nak tolong, nak jadi pejuang, nak selamatkan orang Melayu, yang kamu sakau beri semula kepada orang Melayu, katanya dengan nada penuh semangat. Di sebalik sudah pun disaman oleh Tun Mahathir kerana mendakwa bekas Perdana Menteri itu mengumpul kekayaan untuk diri sendiri, anak-anak dan kroninya ketika berkuasa dahulu. Anwar nampaknya tidak mengendur walau sedikit pun. Selepas mendakwa Tun Mahathir mengumpul kekayaan untuk diri sendiri, anak-anak dan kroninya,
Kemudian meminta pula untuk menyerahkan separuh daripada kekayaan itu jika benar mahu menolong orang Melayu. Beliau kemudiannya turut mencabar pula bekas Perdana Menteri itu dan kroninya agar mendedahkan kekayaan yang dimilikinya. Tidak takut dengan saman yang sedia ada itu, Anwar kini seolah-olah disaman sekali lagi. Mungkin kali ini oleh Tun Mahathir bersama segala kroni-kroninya pula. Ini benar-benar cari pasal nampaknya. Pokoknya kalau Anwar tiada bukti dalam tangannya, beranikah beliau terus garang mengasak Tun Mahathir sedemikian rupa? Nah, saya betul yakin Anwar bukan bodoh orangnya. Anwar bukan tak bijak orangnya. Anwar bukan seperti orang yang lain yang buat fitnah kemudian kalah di mahkamah. Kerana akhirnya kedapatan kantoi memfitnah. Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap kerana ada buktinya. Sabudin Husin, 8 hari bulan Mei 2023. Denyut Nadi, Suara Rakyat, berjumpa di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Kali ini Azam Baki betul-betul saya fikir dia dah hilang sabar dan saya harus tepuk tangan untuk perkara yang dilakukan oleh Azam Baki, Ketua Pengarah Suruhanjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Aduh, kadang-kadang pilihan daya saja. Saya salut apa yang Tan Sri Azam Baki ni kata dan saya setuju. Apa kata Ketua SPRM ini? Dia kata, kamu tak suka saya, itu bukan masalah saya. Badan muka. Apa pendapat kamu? Kamu setuju tak dengan saya? Saya setuju dengan apa yang Azam Baki sebut ini. Kamu tak suka saya, itu bukan masalah saya. Sebab kenapa? Kerja dia mesti dilaksanakan dengan baik. Sama ada orang suka atau tidak, tanggung jawab, amanah yang sudah diberikan harus dilaksanakan. Kalau tidak, nanti kena jawab di dunia, kena jawab di akhirat lagi. Dua tempat kena jawab. Siapa yang susah? Diri sendiri. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang tempo perkhidmatannya dilanjutkan setahun lagi, tidak terganggu dengan para pengkritiknya. Saya setuju. Tan Sri tak payah nak terganggu dengan apa yang orang tak suka tu. Dalam temu bual dengan New State Times, dia ditanya tentang asakan berbagai pihak yang menyerangnya kiri, kanan, tengah, depan, belakang, atas, bawah, segala-gala tempat lah. Kemudian Azam Baki menjawab dengan tenang je. Dia kata, saya okey je. Memang ada yang tidak suka atau mahu saya keluar dari sistem. Kamu tak suka saya, itu bukan masalah saya, katanya. Sebelum ini Azam terpalit dengan skandal pemilikan saham yang menimbulkan persoalan mengenai konflik kepentingan dan jika jumlah saham tersebut mampu dimiliki dengan gaji sebagai seorang penjawat awam. Bagaimanapun, dia mendakwa saham itu bukan miliknya tetapi dibeli oleh abangnya atas namanya. Oh, begitu. Ini menyaksikan Suruhanjaya Security SC kemudiannya turut menyiasat jika terdapat kemungkinan penyalahgunaan akaun dagangannya. SC akhirnya mendedahkan bahawa Azam mempunyai kawalan penuh ke atas akaun dagangannya sendiri dan tiada dagangan proksi yang terlibat. Menurut Azam Baki, agensi itu sedang menangani lebih banyak kes rasuah membabitkan pegawai tinggi kerajaan serta wanita. Kita melihat peningkatan jumlah wanita yang terlibat dalam rasuah, kata Azam Baki. Pada tahun 2019, hanya 9 wanita yang disabitkan dengan jenayah berkaitan rasuah, tetapi ini melonjak kepada 57 pada tahun lepas, katanya. Ini menunjukkan bahawa wanita juga terlibat dengan rasuah tampaknya. Apabila ada peluang untuk rasuah, kedua-dua jantina akan mengambil kesempatan untuk memperkayakan diri sendiri, diri masing-masing, katanya pada akhbar harian berbahasa Inggeris itu. Mendedahkan bahawa 2 hingga 4% daripada keluaran dalam negara kasar, negara boleh hilang akibat rasuah. Azam berkata SPRM tidak menumpukan kepada kes kepentingan awam untuk mengurangkan ketirisan. Ini berjumlah kira-kira 30 bilion hingga 40 bilion setahun, kata Azam Baki. Wow. Sekiranya kita boleh selamatkan sekurang-kurangnya 10 bilion
itu sudah memadai. Kamu juga boleh menggunakan uang itu untuk membayar bonus kepada rakyat, katanya. Saya setuju dengan ini. Wow, banyak ini. 30 bilion hingga 40 bilion. Ini amat-amat mengejutkan. Tapi apapun, the heart of the story adalah Azam Baki tak peduli. Kamu tak suka dia, tak apa. Yang penting dia laksanakan tugas. Saya pun setuju. Yang penting dia buat kerja dengan betul, dengan baik, amanah, integriti, bermoral dan sebagainya. Yang penting betul-betul ikut undang-undang. Dia laksanakan seperti yang sepatutnya. Benci ke orang, suka ke orang, biar ya. Dan nanti suara rakyat pendengar channel ini. Bye-bye.